One, two, three, come on! Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita adalah siapa kawan kita. Okay, kita adalah siapa kawan kita dan bagaimana taraf pengetahuan kita adalah menentukan berapa banyak duit dalam akaun bank kita, berapa banyak aset yang kita ada, dan menentukan kita punya tahap kewangan kita. Okay, contoh macam orang yang berniaga. Orang yang berniaga hanya dia yang menentukan perniagaan dia di taraf mana. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam perniagaan, begitulah dia punya perniagaan. Okey, macam tu je lah perniagaan dia. Dia tak ada naik, tak ada peningkatan dan tak ada perkembangan. Macam mana kita nak ada peningkatan pada kita punya perniagaan? Kita kena top up ilmu kita. Bukan top up handphone sahaja. Okey, top up ilmu pengetahuan kita. Kita pergi cari, kita pergi belajar, kita pergi search lah apa sana sini kan. Cari berkaitan pengurusan kewangan. Okey, cari berkaitan macam mana nak tambah aset. Cari benda-benda tu kita kena cari. Kalau kita tak cari benda tu, macam tu sajalah kita punya taraf perniagaan kita, taraf kehidupan kita. Bukan pada perniagaan sahaja, tetapi pada kehidupan. Boleh faham menambah pengetahuan ni bukan sahaja kita kena pergi universiti, kita kena pergi kelas. No. Okey, kita boleh bertanya pada orang yang lebih pakar, orang yang dalam bidangnya lah. Jangan tanya orang yang ke tepi-tepi jalan kan, yang tak ada kepakaran langsung. Memang tak ada kepakaran dalam bidang dia. Jangan tanya orang macam tu. Contoh macam aku jenis orang yang main motor. So bila aku main motor, aku takkan nak tanya orang yang tak main motor. Betul tak? So aku kena tanya pomen. Okey, pomen yang macam mana? Pomen yang ada result, yang ada hasil. Kita tengok hasil dia apa. Tengoklah hasil motor customer dia, motor dia sendiri. Kan? Jangan tanya pomen yang dia sendiri pun tak ada motor, dia sendiri pun tak ada customer ramai. Ada customer yang tak ramai, dah lah tak ramai, lepas tu customer tak berpuas hati. Jangan tanya macam tu. So kita tanya pomen, kita belajar dengan dia. Bertanya tu adalah sebab kita nak belajar, kita nak tahu. Bukannya kita perlu belajar melalui buku. No. Sekarang kita kena belajar, rajinkan diri untuk bertanya. Ringankan mulut tu bertanya. Ni macam mana aku macam ni lah. Kita tanya pada orang. Jangan kita belagak action. So bila kita action, kita punya ilmu kita pun taraf macam tu je. Kita tak akan ke mana-mana. Dia pada perniagaan dan kehidupan sama. Dalam kehidupan kita kena tahu macam mana nak manage masa, macam mana kita nak manage kita punya komitmen. Manage ni maksudnya pengurusan lah bagi yang tak tahu bahasa Inggeris. Okey, pengurusan. So dekat situ kita kena belajar lah macam mana kan. Kita kena tahu benda-benda macam tu supaya tidak mendatangkan keburukan pada kita pada masa akan datang. Boleh faham Contoh, kalau orang tanya aku umur berapa? Aku masih muda. Tapi pengetahuan tu aku dah tahu dulu benda tu. Kadang-kadang benda tu kalau orang-orang yang seusia dengan aku, dia pun tak tahu benda tu, tapi aku boleh tahu. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan aku yang seusia dengan aku, dia tahu benda tu dan aku tak tahu benda tu. So kita sama-sama lah belajar kan. Kita jangan action je. Hidup ni jangan action. Kalau kita action, apa benda pun kita tak dapat. Contoh dia kita nak semua ni aku dah tahu dah ini kan. Padahal yang manalah dia tahu sangat. Betul tak? So dalam kehidupan, dalam perniagaan kita kena belajar. Dalam kita belajar pun kita kena belajar. Contohnya apa?
kita seorang pelajar SPM contoh. So kita kena belajar macam mana nak uruskan masa dengan baik, macam mana kita bagi faham benda-benda macam tu kan. Contoh macam Komsas, macam mana aku nak fahamkan Komsas ni? Takkan aku nak hafal satu buku tu kot. Kan? So dia ada point-point dia yang perlu kita ambil. Takkan kita nak rebus buku tu minum terus. Kan? Setiap pagi minum. Itu resipi dia. So takkan jadi macam tu. Jadi kita perlu belajar kan. Kalau tak belajar tak jadi apa. Topik kita pada hari ini adalah top up ilmu dengan dalam kehidupan kita, kehidupan seharian, dalam perniagaan. Okey. So macam mana orang boleh tahu kita punya level kita adalah dengan pengetahuan. Kadang-kadang ada orang yang ada ilmu dia banyak, dia tahu banyak, tapi kita tak nampak apa-apa pada dia. Problem dia adalah dia tak buat. Okey, contoh dia tahu itu, dia tahu ini, tahu ini kan. Tapi kita tengok dia, kau ni macam biasa-biasa je kan, tak ada apa-apa pun, apa kau tak nampak kan kau kan. Sebenarnya dia tak buat. Macam tu. Contoh dia ada ilmu pengetahuan dalam perniagaan, sesuatu perniagaan, tapi hasil dia biasa je. Sepatutnya kalau kita tahu, kita akan buat benda tu betul-betul kan. Tapi dia biasa-biasa je. Dia tahu benda tu, nampak? Dia tak buat. Kalau dia buat, insyaAllah dia lebih berjaya lagi. Okay. Ada orang tanya kan, ya aku punya bisnes macam ni je kan. Masalah dia adalah dia tak top up ilmu. Dia kena belajar lah lagi pasal strategi kan, perniagaan, strategi pemasaran, marketing, strategi macam mana nak susun duit ni, duit yang bisnes ni nak bagi berkembang lagi kan. Nak letak kat mana duit bisnes tu, duit untung bisnes tu nak letak kat mana kan. Kita kena belajar lah benda-benda tu kan. Ilmu dia tak akan datang pada kita dengan sendirinya. Kita sendiri yang kena cari. Itu adalah adab ilmu. Kalau ilmu tu datang sendiri pada kita, alamatnya tak lama. Itu yang jadi dia tahu tapi tak buat. Sebab apa? Benda ilmu tu senang sangat dia nak dapat. Cuba kalau ilmu yang dia nak dapat tu susah. Jadi kalau kita menghargai ilmu tu, kita akan buat betul-betul apa yang kita dapat. Ada orang tanya, aku rasa aku punya perniagaan ni tak boleh go macam ni je kan. No. Sebenarnya perniagaan, semua perniagaan boleh berkembang. Cuma dia kena tahu je macam mana dia nak buat. Kalau dia tahu, insyaAllah dia boleh buat. Okay. Ada orang pula jenis yang tak apalah macam ni je, okey lah. Aku takut lah nak pergi lebih ke depan kan. Dia takut nak ke depan lagi kan. Padahal benda tu dia boleh ke depan lagi, tapi dia takut nak ke depan. Macam mana? Itu pelik. Pelik. Sebab seorang manusia yang biasa, yang ada cita-cita besar, yang ada matlamat yang besar, impian yang besar, dia akan kejar sampai ke depan. Itu adalah manusia yang normal. Okey. Yang ada cita-cita besar, yang ada impian-impian besar, yang dia ada impian untuk dia berjaya. So dia akan ke depan lagi. Takkan macam rasa macam biasa je, tak ada. Okey. So mesti ada something yang dia akan buat. Korang kena tengok pada diri sendiri balik. Korang ni jenis orang yang macam mana? Kalau kita pada tahap macam tu je, something wrong. Kita kena belajar balik macam mana kita nak keluar daripada tahap keselesaan. Okey. Jangan cepat selesa dalam dunia ni, dalam kehidupan ni. Okey, sebab bila kita cepat selesa, orang lain akan potong kita. Lepas tu kita pun bagilah ayat penyedap diri kita, tak apalah. Benda tu jangan kita sebatikan dalam kepala otak kita kan. Benda tu kita boleh push, kita push. Tak boleh push, tak payah push. Kita slow down dulu. Ada masa kita naik balik. Faham? Okay. So itu sajalah. Itu sajalah aku punya pesanan aku. Kita punya sharing hari ni. So ingat, di mana tahap pengetahuan kita, di situlah taraf kehidupan kita, taraf perniagaan kita. Okay.
So kalau kita tak tambah ilmu pengetahuan kita, setakat tu je lah kita punya level kita. Jangan cepat selesa sangat. Biasanya yang orang cepat selesa ni, dia kalau kita lepak-lepak dengan dia, dia akan bagi, biasanya akan bagi penyedap diri. Ayat penyedap diri. Betul tak? Tapi bila dia tengok orang lain berjaya, dia boleh lah. Dia ni kan, dia boleh lah. Kau cakap dekat dia, kalau jumpa kawan yang macam tu, kau cakap dekat dia kan, kau tak payah nak dia ni sangat, buat sekali. Okay, kau tarik dia sekali. Kalau dia tak nak, kau bagi penerajang je. Orang macam tu dia susah sikit. Padahal dia boleh berjaya, tapi dia tak nak menghargai kurniaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk dia berusaha lebih lagi. Okay, Allah kan bersama orang yang berusaha, orang yang bertawakal kan. So why not? Kalau kau cakap macam tu, dia memang tak cakap apa lah, pun ada something yang aku tengah buat, aku tengah planning kan. So doakan je lah. Okay, dan aku pun doakan korang, mana yang berniaga, mana yang masih menjalani kehidupan kan, aku doakan korang berjaya lah kan? Tak kisahlah apa benda pun, aku doakan korang berjaya. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.